Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 Ogos bersama saya Nazira Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Wanita diseret trailer selepas hantar anak ke sekolah. Juga pengkit tunai umrah pakai ihram. Seorang wanita meninggal dunia selepas motosikal dinaikinya terlibat kemalangan dengan sebuah trailer di kilometer 57 Jalan Ipoh, Kuala Lumpur hari ini. Dalam kejadian kira-kira 7.15 pagi itu, mangsa Syahriza Ishak, 39 tahun, dilapor baru menghantar anaknya ke sekolah dan dalam perjalanan pulang ke rumah bagi mengambil seorang lagi anaknya untuk dihantar ke sekolah. Ketua Polis Daerah Tapas, Superintenden Wan Azharuddin Wan Ismail berkata, kemalangan berlaku apabila motosikal ditunggang mangsa bergesel dengan trailer. Ia menyebabkan wanita itu jatuh di atas jalan raya dan diseret oleh trailer tersebut. Mangsa cedera parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut laporan Sinar Harian, ujian saringan air kencing mendapati pemandu trailer berusia 36 tahun terbabit positif dadah jenis metafetamin dan lelaki itu telah ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Pahang, tular video 3 individu bertindak agresif dengan memukul seorang pelajar dan seorang penjaga sebuah pusat tahfiz yang terletak di Kuala Lipis. Namun, laporan polis telah dibuat, pelajar terbabit sekitar jam 6.43 petang semalam. Difahamkan kejadian berpunca akibat daripada suspek yang tidak berpuas hati dengan ustaz berkenaan kerana pembayaran makanan di pusat tahfiz itu. Ketiga-tiga suspek turut bersama dua lagi individu termasuk seorang pelajar tahfiz lain. Akibat daripada serangan itu, ustaz berkenaan cedera di mata sebelah kanan dengan 4 jahitan, cedera di tangan dan lebam di badan, manakala pelajar itu mendapat kecederaan sakit di badan. Bertindak atas laporan polis, kesemua suspek telah dikenalpasti dalam serbuan awal pagi tadi di kawasan Damak Jirantut. 2 suspek telah ditahan dan direman selama 4 hari bermula hari ini, manakala 3 lagi masih bebas. Kedua-dua suspek yang ditahan mempunyai rekod lampau kesalahan jenayah dan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh dan Seksyen 448 Kanun Keseksaan pencerobohan kawasan. Dalam pada itu, turut viral di media sosial hari ini satu video yang menunjukkan seorang pengkit iaitu perempuan yang berperwatakan lelaki memakai ihram ketika menunaikan umrah. Tindakan individu yang dipercayai rakyat Malaysia itu dilihat seperti mempermainkan agama. Video berdurasi 17 saat menunjukkan tindakan pengkit itu berada di hadapan Kaabah, tular di laman media sosial Twitter dan mengundang kecaman warganet. Perkongsian pengkit itu di Tanah Suci disebarkan sendiri oleh kononnya bekas teman wanitanya dan memaklumkan pengkit itu telah membuat banyak penipuan berkaitan status jantinanya kepada orang lain sehingga berani memainkan hukum Allah. Sebelum ini Malaysia dikejutkan dengan kejadian maknya Sajat memakai telekung ke Mekah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad mengarahkan Kerajaan Negeri Kedah mengambil tindakan segera ke atas menganjur Minggu Fashion Kedah 2022 atau KFW 2022. Ia ekoran seorang individu yang berpakaian mencolok mata serta tindakan pihak penganjur yang membuat pertunjukan fashion itu tanpa pengetahuan dan kebenaran daripada Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT. Jelas Datuk Idris, segala jenis hiburan mempunyai batas dan individu berkenaan perlu rasa malu dengan tindakannya serta seharusnya menjaga aib sebagai seorang manusia. Pada saya ini tidak ada akhlak. Sebab itulah bila Nabi sebut, "Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tak malu, kamu buatlah macam-macam kamu nak buat. Nasihat saya ialah kita semua nak mati. Mana tak mestinya muda tak mati, tua mati tak. Tapi kita semua akan begitu. Allah Ta'ala boleh tarik nyawa kita bila-bila masa.
Sebelum ini tular di media sosial individu berpakaian mencolok mata di KFW 2022. Kerajaan Negeri Kedah juga mengesahkan pihaknya menerima aduan orang ramai mengenai perkara itu di samping penganjurannya yang tiada kebenaran daripada Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT. Kebanyakan jangkitan malaria yang dikesan di Pulau Pinang ketika ini berpunca daripada warga asing yang datang dari negara-negara Afrika. Susulan itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menggesa saringan kesihatan dijalankan ke atas pekerja-pekerja asing di negeri berkenaan. Jelas Tan Sri Dr. Nur Hisham, pihak majikan khususnya perlu memainkan peranan bagi memastikan usaha itu dapat dilaksanakan sepenuhnya. Ia bertujuan mengesan penularan jangkitan malaria sekaligus memeranginya di peringkat awal. Kita kena pastikan jalankan saringan kesihatan sebelum kita ambil pekerja-pekerja luar. Jadi kebanyakan malaria yang dibawa masuk ialah daripada Afrika dan saringan kesihatan itu amat penting. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat peringkat negeri Johor di Bandar Dato' On Johor Bahru. Terdahulu Pulau Pinang dilaporkan menghadapi masalah urban malaria berikutan kebanjiran warga asing di pelbagai sektor ekonomi yang tidak diketahui status kesihatan mereka. Wajibkan persekolahan selama 11 tahun. Alhamdulillah, bertemu kembali. Sudah tiba masanya untuk kerajaan membuat pindaan Akta Pendidikan 1996 bagi mewajibkan persekolahan sehingga tingkatan 5. Itu pandangan pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Anwar Ahmad bagi memastikan pendidikan generasi masa akan datang lebih terjamin. Jelasnya pindaan tersebut wajar dilakukan susulan berlaku masalah keciciran yang ketara dalam pelajaran dan pendidikan, khususnya bagi pelajar di sekolah menengah berbanding di sekolah rendah. Ini menimbulkan kebimbangan pada kita. Jika tidak diperuntukkan undang-undang, maka kita bimbang akan berlaku kemerosotan dari segi persekolahan kanak-kanak di peringkat sekolah menengah. Kalau kita lihat baru-baru ini pun kita sudah melihat bagaimana berlaku trend ponting, tercicir pendidikan dan ramai anak-anak kita tu bekerja di peringkat sekolah menengah. Mereka bekerja dan mereka tidak hadir ke sekolah. Dan jika tidak dilindungi anak-anak ini, kita bimbang pendidikan mereka akan terjejas. Tambahnya, jika akta tersebut tidak dipinda secepat mungkin, ia mungkin memberi kesan kepada anak-anak memandangkan terdapat beberapa ibu bapa yang memandang enteng untuk memastikan anak mereka tamat belajar sehingga tingkatan 5. Ditanya mengapa Akta Pendidikan 1996 tidak mewajibkan persekolahan sehingga tingkatan 5, Dr. Anwar memaklumkan bahawa kerajaan memahami kekangan keluarga yang berada di pedalaman untuk menghantar anak ke sekolah menengah susulan masalah lokasi yang jauh. Namun kini beliau berpandangan kerajaan sudah lebih dari bersedia untuk meningkatkan infrastruktur sekolah demi pendidikan anak-anak Malaysia. Kita merasakan bahawa sudah tiba masanya untuk kita meneliti semula dan kita bersedia untuk mempertingkatkan infrastruktur pendidikan kita, dan kita mengharapkan supaya anak-anak kita ini mendapat peluang untuk belajar lebih tinggi ke sekolah menengah, kerana itu akan membuka banyak peluang pekerjaan dan kualiti dari segi pengetahuan, dari segi kemahiran mereka juga akan meningkat. Jadi jika anak-anak ini hanya berhenti di peringkat sekolah rendah, kebimbangan kita adalah mereka tidak bersedia ataupun tidak mampu bersaing untuk mendapat pekerjaan-pekerjaan yang baik kerana mereka tidak mempunyai sijil, sekurang-kurangnya sijil SPM. Justru beliau berharap agar kerajaan menyediakan peruntukan yang mencukupi bagi mewajibkan persekolahan selama 11 tahun kerana ia mampu memberi manfaat jangka panjang kepada generasi muda di negara ini.
Dua pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI berjaya mencipta set permainan kontemporari Mumtaz 8A bagi membantu murid sekolah rendah mahir tulisan Jawi dan Al-Quran. Set permainan yang pertama seumpamanya itu bertujuan membantu pelajar menguasai 8 subjek dalam silibus ujian penilaian kelas KAFA UPKK dan Pendidikan Islam Sekolah Rendah JKOF. Menurut Profesor Madya Dr. Ahmad Zulfikar Shah Abdul Hadi, permainan Mumtaz 8A UPKK adalah alat bantu belajar ABB yang direka khas untuk sekolah agama rakyat. Sebenarnya kalau kita tengok daripada idea awal, Mumtaz 8A ini datang daripada kajian yang saya buat. Pada peringkat awal saya buat kajian untuk buat game. Benda tu bermula dengan game itu saya buat secara digital. Dan kemudiannya bila kita bawa ke sekolah, benda tu tak boleh untuk dimainkan sebab sekolah tak boleh bawa gadget, tak boleh bawa device, handset apa sebagainya. Jadi dengan sebab tu kita akhir sekali kita kembali kepada kaedah yang kedua, itu secara sedikit konvensional, iaitu belajar, itu kita sampaikan juga ilmu itu tapi dalam bentuk game yang inilah, itulah idea asalnya. Jelas beliau, permainan tersebut yang dicipta sepenuhnya dalam bahasa Jawi menyediakan 400 soalan khusus UPKK. 50 soalan pula disediakan bagi setiap subjek iaitu Al-Quran, Akidah, Sirah, Adab, Arab, Jawi, Solat serta Ibadah. Jelas beliau, set permainan yang memenangi anugerah emas di Pameran Ciptaan, Inovasi dan Teknologi Antarabangsa 2022 itu turut menyediakan skema jawapan dalam tulisan Jawi sebagai panduan kepada musyrif atau penyelia permainan. Sementara itu, seorang lagi penyelidik Dr. Muhammad Fadil Harfiz Abdul Muttalib berkata, permainan yang dicipta tahun lalu ini mengasah kemahiran murid dalam tulisan Jawi dan bacaan Al-Quran secara dalam permainan. Mula-mula memang agak sukar sebenarnya bila pelajar tu nak bermain dalam tulisan Jawi. Tapi kita melihat bahawa dalam ujian sebenar 100% dalam tulisan Jawi. So di situ kita lihat bahawa perlunya ada sesuatu yang dapat mengasah kemahiran pembacaan tulisan Jawi secara permainan. Sebab melalui buku dia agak stres pelajar kita nak baca. Tapi secara permainan dia sambil berseronok, dia boleh juga belajar sesuatu. So kita rasa cara itu adalah lebih baik. Pelajar pun tidak belajar dengan stres, tapi mereka dapat mencapai satu tahap penguasaan Jawi yang sangat baik secara berseronok. Menjelaskan mengenai cara permainan set Mumtaz 8A, jelas beliau, 4 pemain diperlukan selain masing-masing seorang akaunten atau muhasib dan musyrif atau penyelia. Permainan untuk murid tahun 1 hingga tahun 5 tersebut mempunyai 4 aras iaitu mudah, sukar, sangat sukar dan aras tinggi. Pemain perlu membaling dadu sebelum dapat memilih soalan UPKK yang disediakan dari tahun 2013 hingga 2019 dan pihak lawan akan menjawab soalan terpilih. Set permainan kontemporari Mumtaz 8A telah berada di pasaran bulan ini. Wakaf Pertanian Bersepadu Watani akan diperluas ke seluruh negara dalam menepani isu inflasi dan sekuriti makanan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, Watani dilihat mampu menjadi pemangkin kepada penurunan kadar kebergantungan terhadap pengimportan bekalan makanan. Jelas Datuk Idris, antara matlamat Watani termasuk melestarikan tanah wakaf di seluruh negara dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri, tanah agensi, jabatan atau pihak swasta yang hasilnya akan kembali ke kantung wakaf. Kitaran perniagaan ini akan berkembang sekaligus mampu membangun sosioekonomi terutama masyarakat rentan dan asnaf. Sebab tu kita harapkan supaya Yayasan Wakaf juga akan bertindak nanti untuk menjadikan satu supply chain supaya berlakunya rantaian daripada upstream hinggalah downstream, supaya ianya akan membantu terutama dari kalangan petani-petani yang mengusahakan hasil mereka pun agak baik, kerana kita tidak mahu ada unsur-unsur adanya eksploitasi ataupun yang tidak menguntungkan para petani. Yang penting fokus kita ialah fokus untuk kebajikan kepada orang-orang yang berada di sini. Lebih daripada situ kita hendak supaya hari ini mereka merupakan asnaf dan satu hari nanti mereka adalah merupakan pengeluar zakat pula, insya-Allah. Datuk Idris berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan laman Watani Yayasan Wakaf Malaysia di Putrajaya.
Pertanian projek ini dibuat di atas tapak seluas 20 ekar tanah yang merupakan tanah wakaf kubur milik Perbandaran Putrajaya menjadi ladang komersial bagi pemain industri tani yang berpotensi membangunkan sosioekonomi masyarakat. Antara tanaman yang diketengahkan termasuklah golden melon, fetigasi cili, nanas Yankee dan pisang tanduk dengan menyasarkan nilai jualan antara RM90,000 hingga RM240,000 bagi tempoh 3 bulan bergantung kepada jenis tanaman. Bincang Niaga TV Al-Hijrah diteruskan lagi tahun ini dengan tawaran pakej iklan yang lebih menarik dan berbaloi. Bertemakan Bincang Niaga Revival 2022, Ketua Unit Kumpulan Integrasi Media Ainur Mahdiah Zarah Abdullah berkata, siri berkenaan antara komitmen TV Al-Hijrah bagi membantu usahawan terutama IKS untuk bangkit semula selepas mengharungi detik-detik mencabar ketika pandemik COVID-19. Jadi pada Bincang Niaga Revival kali ini kita menawarkan pakej-pakej yang akan membantu IKS kita untuk menstrategikan dan mempromosikan semula perniagaan produk mereka, dan kita menganggap bahawa ini adalah inisiatif daripada TV Al-Hijrah untuk terus kekal menyokong IKS agar jangan give up. Kita telah melalui cabaran pandemik 2 tahun, ada yang gulung tikar dan sebagainya, ada yang berhenti beroperasi seketika. Mari bangkit semula, ayuh bersama dengan TV Al-Hijrah, biar kita bantu dari segi promosinya agar perniagaan yang dulu terhenti seketika dapat dihidupkan kembali. Pihaknya menawarkan lebih banyak slot iklan menerusi program-program utama di TV Al-Hijrah selain pakej promo ekstra kepada 50 usahawan yang terpilih. Jelasnya promosi iklan di kaca televisyen memberi impak tersendiri berbanding hanya mempromosikannya di media sosial semata-mata. Kita ada macam-macam program. Kita ada Assalamualaikum Subuh, kita ada Assalamualaikum Orang Rumah Buat Duit, kita ada Assalamualaikum Biasa, kita ada Berita Al-Hijrah Niaga, BA Niaga, which is our news untuk bisnes lah. So option tu lebih banyak. Jadi IKS, peniaga, pengusaha boleh membuat pilihan kat mana sesuai dengan target audience atau target market mereka. Kerana kita berada di time slot yang mempunyai target market yang berbeza-beza. Jadi kita memberikan pilihan kepada para pengusaha untuk straight do marketing to your target market. Selain itu, pihaknya turut menjemput ikon serta tokoh perniagaan terkenal untuk berkongsi pengalaman serta memberi motivasi kepada usahawan. Usahawan IKS dijemput ke sesi Bincang Niaga Revival bersama TV Al-Hijrah pada 20 Ogos ini bagi mendapatkan slot promosi iklan dengan harga menarik dan berbaloi. Daftar sekarang di www.tvalhijrah.com/bincangniaga atau scan QR code yang tertera. Maggi Indomie naik harga? Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Kita ke laporan luar negara. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan umat Islam yang memperoleh visa pelancong dan visa komersial dibenarkan menunaikan ibadah umrah di Makkah semasa berada di negara tersebut. Peraturan baharu itu membolehkan pemegang visa Amerika Syarikat, United Kingdom dan negara-negara di Kesatuan Eropah EU yang beragama Islam menunaikan ibadah tersebut sempena Tahun Baru 1444 Hijrah. Ia juga bertujuan untuk membolehkan umat Islam menunaikan umrah dengan mudah di negara berkenaan. Sistem baharu itu juga membenarkan umat Islam yang memperoleh visa pelancong sah untuk tempoh 12 bulan mengerjakan umrah. Pemohon visa hendaklah dari negara-negara termasuk dalam kalangan negara yang layak untuk mendapatkan visa elektronik. Pemegang visa lawatan keluarga dari negara yang berbeza juga boleh menunaikan umrah dengan menempah janji temu melalui aplikasi Itmarna melalui saudara mereka semasa lawatan ke Arab Saudi dengan memohon melalui National Unified Visa Platform atau platform visa bersepadu nasional. Untuk menunaikan umrah, para pelawat beragama Islam dikendaki antaranya mendapatkan insurans kesihatan komprehensif termasuk pelindungan kos rawatan jangkitan COVID-19, kemalangan sehingga mengakibatkan kematian atau hilang upaya dan perbelanjaan kerana kelewatan atau pembatalan penerbangan.
Angka kematian rakyat Palestin akibat pertempuran antara Israel dan pejuang Islam di Gaza hujung minggu lalu meningkat kepada 48 orang. Terbaru, seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun dan seorang lelaki maut akibat kecederaan ketika pertempuran rentas sempadan terburuk dalam tempoh lebih setahun. Pada masa sama, dua kanak-kanak Gaza berusia 8 dan 14 tahun yang cedera berada dalam keadaan kritikal di Hospital Baitul Maqdis. Lebih 300 rakyat Palestin cedera sepanjang hujung minggu lalu selepas Israel menyerang sasaran jihad Islam di seluruh Gaza. Kematian kanak-kanak berusia 11 tahun itu Layan Ash-Shair di Hospital Muqassid di Kejiranan Arab Baitul Maqdis meningkatkan angka korban kanak-kanak kepada 17 orang. Layan cedera akibat serangan drone Israel beberapa jam sebelum pejuang jihad Islam melancar sebarang roket. Dua lagi kanak-kanak Gaza, Naif Al-Audad 14 tahun dan Muhammad Abu Taifa 8 tahun, kini ditempatkan di unit rawatan rapi ICU di Muqassid. Naif yang juga kanak-kanak buta cedera akibat serangan udara Israel, manakala Muhammad cedera dalam letupan yang berlaku berhampiran majlis perkahwinan yang turut meragut nyawa seorang wanita warga emas. Ketika ini, Israel menahan kira-kira 4,400 rakyat Palestin termasuk pejuang yang didakwa terbabit dalam serangan selain penduduk yang menyertai protes atau melempar batu. Pengarah PT Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang menafikan berita mengenai harga mi segera keluaran syarikatnya akan dinaikkan 3 kali ganda susulan kenaikan harga gandum akibat perang Rusia dan Ukraine. Beliau menjelaskan komponen utama dalam pembuatan mi segera tidak semestinya datang daripada gandum 100%. Katanya kenaikan harga gandum tidak sama sekali akan menyebabkan harga mi segera naik mendadak. Jelasnya semasa harga minyak masak naik, mi masih dengan harga sama kerana tidak memberikan impak besar kepada produk mereka. Franciscus yang juga Ketua Umum Persatuan Pembekal Tepung Gandum Indonesia, APTINDO berkata, setakat ini belum ada ahli anggota yang mengeluh mengenai kesukaran mendapatkan bekalan gandum. Berita itu tersebar selepas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membayangkan kenaikan harga makanan segera 3 kali ganda akibat kesan kenaikan harga gandum. Jelasnya terdapat 180 tan gandum di Ukraine yang belum dibenarkan untuk dieksport ke luar negara dengan Indonesia merupakan antara negara pengimport. Selepas terpalit dengan pelbagai kontroversi, syarikat Johnson & Johnson akhirnya menghentikan penjualan bedak bayi berasaskan talkum secara global tahun depan. Keputusan itu dibuat 2 tahun selepas penjualan produk itu dihentikan di Amerika Syarikat susulan ribuan saman yang diterima berhubung isu keselamatan. Syarikat itu katanya akan beralih kepada pengeluaran bedak bayi berasaskan tepung jagung. Pada tahun 2020, Johnson & Johnson menghentikan penjualan bedak bayi talkum di AS dan Kanada. Ekoran permintaan menurun. Syarikat itu berdepan kira-kira 38,000 saman daripada pengguna kerana produk itu didakwa boleh menyebabkan kanser akibat pencemaran asbestos. Dakwaan itu bagaimanapun dinafikan syarikat terbabit malah mengulangi kenyataan sama dalam pengumuman terbaru itu. Ia susulan ujian saintifik yang dijalankan selama beberapa dekad membuktikan talkumnya selamat dan bebas asbestos. Namun rekod dalaman syarikat menunjukkan talkum mentah dan serbuk siap syarikat itu kadangkala diuji positif untuk sejumlah kecil asbestos. Segmen BA Niaga, bawang hitam berkhasiat. Black garlic atau bawang hitam, produk makanan organik yang dapat membantu meningkatkan kesihatan pengguna secara semula jadi. Selain rasanya yang unik, produk yang berasal daripada bawang putih itu telah melalui proses penapaian dalam pemanasan pada suhu tertentu menjadikan keluaran produk Harmony Health sedang berhad tersebut lebih berkualiti. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Abu Talib Hussein, komposisi antioksidannya yang tinggi memberi kesan baik terhadap kesihatan seperti anti-kanser, menurunkan tekanan darah tinggi, kencing manis, antivirus, serangan strok, anti-kolesterol, mencerna lemak dan sebagainya. Mereka maklumkan kepada kami selepas mereka amalkan bawang hitam ini secara konsisten selama 3 bulan,
Alhamdulillah kesihatan mereka bertambah baik dan sebagainya. Contoh, kalau dulu yang rasa kebas-kebas tangan, bisa kaki, kalau dulu solat di atas kursi, sekarang ni dah boleh nikmat rasa sujud. Tambahnya, bawang hitam yang dihasilkan syarikatnya itu tidak mempunyai bahan tambahan mahupun bahan pengawet selain telah melalui fasa penyelidikan dan pembangunan selama 4 tahun. Jelasnya, bawang hitam sering digunakan sebagai bahan makanan dalam masakan Asia, terutamanya di Jepun, Thailand dan Korea, dan mula mendapat perhatian di negara besar, terutamanya di Amerika Syarikat. Rasanya yang masam manis seperti buah prun dan tidak berbau seperti bawang putih mentah menjadikan ia mudah diterima dan menjadi pilihan pengguna di negara ini. Rasa dia sedap. Dia ada rasa lemak-lemak, masam sikit, ada manis-manis dan dia ada rasa macam lain lah, tak pernah rasa benda macam ni. Kalau makan dengan nasi macam tu pun sedap dah. Sedap. Saya first time pakai, first time beli. Hari ini memang kita ambil lebih. Satu saya bagi pada mak, satu lagi saya bagi pada suami dan satu lagi saya nak try. Lebih menarik, Abu Talib berkata, Harmony Health Sdn Bhd turut menawarkan harga promosi bawang hitam buat orang ramai yang mengunjungi rerurainya di Karnival Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2022 di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAEPS. Khas untuk di MAHA saja, kami berada di sini hingga hari Ahad di 14 hari bulan. Jadi mereka yang datang ke MAHA, tolong singgah di bus AB120 Harmony Health Sdn Bhd. Kerana hanya mereka yang ada di sini saja, saya nak maklumkan, akan dapat harga promosi lebih daripada 50%. Sebab produk Harmony Health ni, bawang hitam, kami jual ataupun kami edarkan melalui platform digital. Syarikatnya yang dimiliki 100% Bumiputera Muslim itu juga telah memperoleh anugerah Halal Excellence Brand HQC Global Brand Awards 2021-2022. Syarikatnya yang bertempat di Bangi itu mempunyai rangkaian produk lain antaranya Moonlight Berries, Moonlight Tea dan pelbagai lagi. Untuk maklumat lanjut berkaitan produk-produk menarik Harmony Health Sdn Bhd, boleh layari laman web, sosial media dan nombor telefon seperti yang tertera. Bincang niaga kembali di era peralihan endemik terus bertahan dan berani mengorak langkah. Kami kembali memayungi anda bersama Bincang Niaga Revival 20 Ogos ini. Rebut peluang ini untuk bersiaran di kaca TV dengan pakej promo ekstra, slot terhad, masa terhad. Daftar sekarang di www.tvalhijrah.com/bincangniaga atau imbas QR Code yang tertera. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.